Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ahlan wa sahlan bihadaratikum fi darsina al-yawm wa ma'akum al-ustaz Taufiq Ismail. Insyaallah fi hadha al-mar'i sanunhi darsana 'an an-nathri fi al-'asri al-jahiliyyi bi dhikri amrayn muhimmain, afkar ra'isah wa suwar balaghiyah. Intazirna ba'da al-fasil. Ahlan bikum mujaddadan. Selamat datang kembali. Dua perkara yang kita nak bincangkan pada hari ini. Yang pertama, afkar ra'isah. Yang kedua, suwar balaghiyah. Kita mulakan dengan afkar ra'isah terlebih dahulu. Anak-anak boleh semak dalam buku teks di muka surat 71. Terdapat 6 isi utama yang perlu kita pelajari. Yang pertama, kullu hayyin masiruhul mautu. Setiap yang bernyawa tempat kembalinya adalah mati. Maksudnya setiap yang bernyawa pasti mati. Fakullu man mata, maka setiap yang mati itu madha wantaha, pergi dan selesai. Maksudnya tak kembali lagi dalam kehidupan dunia. Ini fikrah ataupun isi yang pertama yang ada di dalam Nathar Qus bin Sa'idah. Yang kedua, innal mauta qadimun la mahalata lahu. Sesungguhnya kematian itu qadim, pasti datang, la mahalata lahu, tidak ada keraguan baginya. Maksudnya tak ada keraguan, semua kita akan mati, kata Qus bin Sa'idah. Wa man lam yamutil yauma, barang siapa yang tak mati pada hari ini, fasayamutu ghadan, pasti esok dia akan mati. Tak mati hari ini, esok pasti mati. Tak mati esok, lusa mati. Tak lusa, tulak tungging dan seterusnya. Kita pasti ada tarikh kematian kita yang hanya Allah Subhanahu Taala sahaja yang mengetahuinya. Ini yang kedua. Yang ketiga, al-lailu wan-naharu wal-kaunu dalilun wadihun ala wujudil khaliqi. Dia kata malam, siang, alam semesta ini dalilun wadihun, dalil yang jelas, ala wujudil khaliqi, adanya pencipta kepada alam ini. Ini yang ketiga. Yang keempat, man yarhal 'anid dunya, siapa-siapa yang sudah pergi meninggalkan dunia, la ya'ud ilaiha, pasti tak akan kembali kepadanya, kepada dunia, marratan ukhra, sekali lagi. Cukup. Jadi kehidupan di dunia ini sekali saja. Bila dah meninggal, habis peluang untuk kita buat amal, untuk kita mendekatkan diri kepada Allah SWT. Tunggu untuk diberikan pembalasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang keempat. Dan yang kelima, anak-anak, akadal khatibu Qus bin Sa'idah akada, menguatkan, anna lillahi, bahwasanya bagi Allah itu dinan, agama, iaitu agama Islam. Wa amaran nasa, dan Qus bin Sa'idah menyuruh manusia di zamannya bi'atinaqihi, supaya memeluk agama tersebut. Itu yang kelima. Dan yang terakhir, iaitu yang keenam, al-khairu liman ya'taqidu bihi i'tiqadan jaziman. Al-khairu, kebaikan itu, kata Qus bin Sa'idah, liman ya'taqidu, milik mereka yang beriktikad, yang berpegang, bihi, dengannya, dengan perkara yang kita sebutkan tadilah, mentauhidkan Allah. Allah itu adalah pencipta, dan tanda Allah Ta'ala itu pencipta adalah alam ini. Semua itu, sesiapa yang beriktikad dengan perkara tersebut, maka kebaikan adalah miliknya. Tapi syaratnya i'tiqadan jaziman, sebagai pegangan yang kuat, yang putus, bukan ragu-ragu dah, 100% percaya dengan benda itu, maka kebaikan adalah miliknya. Wasyaru, dan kejahatan pula, liman yatajahalu, bagi mereka yang yatajahal, yang buat-buat tak tahu, yang buat-buat tak faham, bihi, dengan perkara tadi, dengan fikrah, dengan idea yang dilontarkan oleh Qus bin Sa'idah, iaitu mentauhidkan Allah, Allah sebagai pencipta dan sebagainya. Jadi siapa-siapa yang ikut akidah yang benar, maka kebaikan adalah untuknya, dan sebaliknya mereka yang tidak beriktikad sedemikian itu, mereka akan mendapat kebinasaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah 6 isi utama yang ada di dalam Nathar Qus bin Sa'idah. Boleh anak-anak? Alhamdulillah. Dan seterusnya yang kedua yang kita nak bincangkan pada hari ini, iaitu yang terakhir, suwar balaghiyah, bentuk-bentuk balaghah, contoh-contoh balaghah yang ada dalam khutbah Qus bin Sa'idah.
Jom sama-sama kita semak di muka surat 72. Kalau kita lihat dalam buku teks kita, disenaraikan sebanyak 6 suar balariyah ataupun 6 contoh balarah yang ada dalam khutbah Qus bin Sa'idah. Yang pertama, as-saja'u. Bacaannya adalah as-saja'u. Matikan huruf jim. Kalau kita orang Melayu sebut sajak lah. Bukan sujak lah. Sajak. Jadi terdapat beberapa ayat yang menjadi contoh sajak di dalam nasar ataupun khutbah Qus bin Sa'idah. Anak-anak boleh perhatikan dalam buku teks kita, iaitu pada ayat isma'u wa'u fantafi'u. Jadi ayat yang berakhir dengan yang kita sebutkan itu, isma'u wa'u fantafi'u, ayat-ayat itu di dalamnya ada sajak. Yang mana sajak terletak pada perkataan yang kita sebutkan tadilah. Dalam peperiksaan, anak-anak jangan tulis seperti dalam buku teks sebagai jawapan. Sekiranya diminta kita berikan contoh. Kalau anak bagi macam tu, anak-anak akan dapat 1 markah sahaja. Jadi nak buat macam mana? Tulis ayat lengkap sebagaimana yang ada di dalam khutbah dalam kertas peperiksaan kita lah. Begitu juga dengan contoh-contoh yang berikutnya yang kita nak baca. Baik, contoh yang kedua, mata fata. Ini adalah sajak. Kedua-dua perkataan ini berakhir dengan huruf ta. Jadi nak jawab peperiksaan macam tadi juga, tulis ayat lengkap yang merangkumi, yang mencakupi 2 perkataan yang kita sebutkan ini. Yang ketiga, contoh sajak yang ada dalam khutbah Qus bin Sa'idah, aqwat, amwat, ayat. Ini 3 perkataan yang menjadi sajak di dalam khutbah Qus bin Sa'idah. Yang keempat, ritaj, amwaj. Ini juga as-sajak. Aqamu, namu. Ini juga sajak. Hadahu, asahu. Sajak juga. Jadi kesemua contoh yang kita bacakan ini, tak perlulah kita tulis semua. Kalau diminta datangkan contoh sajak, kita pilih salah satu, kemudian kita tulis ayat lengkap yang mana ayat itu mencakupi perkataan yang jadi sajak sebagaimana yang ada di dalam buku teks. Boleh anak-anak ya? Alhamdulillah. Yang kedua, at-tibaqu. Tibaq juga merupakan satu tajuk yang mana kalau minta kita diberikan contoh, kita kena tulis satu ayat lengkap juga. Tak boleh kita hanya tulis sebagaimana yang ada dalam buku teks. Baik, contoh pertama tibaq. Asya mata. Hidup mati. Ini tibaq. Dan tibaq ini adalah tibaq ijabi. Jadi anak-anak kalau diminta kita sebutkan surah balariyah, bagi contoh ini anak-anak kena sebut tibaq serta jenisnya iaitu ijabi. Boleh? Alhamdulillah. Contoh kedua, tibaq dalam khutbah beliau, yadhhabuna yarji'una. Pergi, kembali. Ini lawan. Satu lawan satu. Ini tibaq dan jenisnya adalah tibaq ijabi. Yang ketiga, ahya amwat. Hidup mati. Ini tibaq dan jenisnya adalah ijabi. Jadi semua contoh ini adalah tibaq ijabi. Surah balariyah yang keempat, al-uslubul insya'iyyu. Uslub insya'i ataupun kalamul insya'. Baik, contoh yang pertama, ya ayuhan nas. Jelas ini adalah an-nida. An-nida merupakan tariqah bagi uslub insya'i talabi. Jadi dalam peperiksaan anak-anak perlu tulis al-uslub al-insya'i talabi. Kena tulis sekali dengan jenisnya. Itu contoh yang pertama. Yang kedua, isma'u. Ini adalah fi'lul amri. Jadi ia juga merupakan tariqah bagi usul insya'i talabi. Yang ketiga, au. Sama juga. Ini adalah fi'lul amri menjadi tariqah bagi usul insya'i talabi. Sama seperti yang tadi. Yang keempat, intafi'u. Sama juga. Fi'lul amri jenis talabi. Dan yang terakhir, aradu bil muqami. Ini merupakan istifham, tariqah bagi uslub insya'i jenis talabi. Jadi kesemua contoh yang kita bacakan tadi adalah contoh uslub insya'i talabi. Boleh anak-anak? Alhamdulillah. Dan surah balariyah yang seterusnya, adrubul khabar. Sebut betul-betul ya anak-anak, adrubul khabar. Bukan adrab, bukan adrib. Adrubul khabar. Tapi dalam peperiksaan jangan tulis adrubul khabar. Tulis al-khabar ataupun uslub khabari ataupun kalamul khabar. Betul kan ya? Al-khabar sahaja. Baik, mana contohnya? Inna lillahi dinan huwa ahabbu ilaihi min dinikum alladhi antum alaihi. Ada satu taukid dekat situ, inna. Jelas ini adalah uslub khabari talabi kerana ada satu taukid. Jadi nak kenal uslub khabari mudah aja. Kalau ada taukid itu adalah uslub khabari. Ada satu taukid itu talabi. Ada 2 taukid ataupun lebih itu
satu ingkari. Jelas? Di sini ada satu taukid saja, jadi uslub khabari talabi. Sama juga anak kena tulis uslub khabari talabi sekali dengan jenisnya. Dan contoh seterusnya, innahu man 'asha mata. Man 'asha mata. Sama juga, ini adalah uslub khabari talabi kerana ada satu taukid iaitu inna. Boleh? Alhamdulillah. Dan seterusnya yang kelima, surah Balaghiyah, contoh balaghah yang ada dalam khutbah Qus bin Sa'idah ialah al-jinas. Jinas ni sama tapi tak serupa. Perkataan itu sama dari segi rupanya, sama ada 100% ataupun hampir-hampir sama, namun maknanya berbeza. Itu jinas. Jadi ada juga contoh jinas dalam khutbah Qus bin Sa'idah. Contohnya, mata fata. Mata fata, mati hilang. Lebih kurang mat fat. Ini adalah jinas ghairu tam, jinas yang hampir sama tapi tak sempurna. Sebab itu jinas yang ada dalam khutbah beliau adalah jinas ghairu tam, mat fat. Lebih kurang bunyi nak sama, barisnya sama, tetapi berbeza pada jenis huruf. Sebab itu dinyatakan di bawah ikhtilafun fi naw'il hurufi, berbeza pada jenis huruf. Yang pertama menggunakan huruf mim, yang kedua menggunakan huruf fa. Beza jenis huruf tapi sebutan hampir sama. Bainal mim wal fa'i, di antara mim dengan fa lebih kurang samalah kedengarannya begitu. Boleh anak-anak? Alhamdulillah. Dan surah Balaghiyah yang terakhir yang ada dalam khutbah Qus bin Sa'idah, al-muqabalah. Al-muqabalah ini lebih kurang dengan at-tibaq. Cuma tibaq satu lawan satu, muqabalah dua lawan dua ataupun lebih, tapi secara tertib lah. Contoh muqabalah dalam khutbah beliau, fatuba liman amana bihi fahadahu wa wailun liman khalafahu wa asahu. Ini muqabalah yang mana ada beberapa perkataan di ayat yang pertama berlawanan dengan beberapa perkataan di ayat yang kedua, iaitu perkataan tuba lawan dengan wail satu, kedua perkataan amana lawan dengan khalafa, dan yang ketiga perkataan hada lawan dengan asa. Jadi 3 lawan 3 dalam 2 ayat yang berbeza secara tertib. Ini adalah SOP muqabalah. Jadi mudah-mudahan anak-anak boleh faham apa yang kita bincangkan pada hari ini. Wa bihadza nunhi darsana al-yawm. Idza kana ladaykum su'alun aw istifsarun tafaddalu uktubu fi ta'liqat wa dumtum fi ri'ayatillahi wa amnih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.